Setiausaha Agong PKR berharap Perdana Menteri dapat berkhidmat sehingga ke penggal seterusnya. Lelaki kesal Sanusi label pekerja KAHB sebagai lintah. DAP selar tindakan menghasut Firdaus Wong berhubung isu stokin. Akmal Bidas Maidin, isu kalimah Allah adalah isu akidah melebihi kepentingan jaga ekonomi. 3 ahli parlimen PN berdepan hukuman berat. Wan Saiful terlibat kes rasuah 6.9 juta ringgit. JKM Kelantan dedah pengemis Kelantan mampu raih pendapatan 5 angka sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita politik Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berkhidmat sebagai Perdana Menteri untuk penggal kedua. Beliau berkata demikian menerusi program podcast Keluar Sekejap yang bersiaran semalam. Mengulas mengenai kesihatan Perdana Menteri, beliau berkata selain kecederaan bahu dan belakang, Datuk Seri Anwar berada dalam keadaan tip-top. Untuk rekod, Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada November 2022 selepas berjaya menyatukan kerajaan gabungan pasca pilihan raya dengan bekas seteru tradisi BN sebagai rakan kongsi utama. Bagaimanapun, perjalanan Presiden PKR itu menerajui Putrajaya tidaklah begitu lancar. Pengkritik berkali-kali membidas bahawa walaupun diketuai oleh seorang reformis, pelaksanaan reformasi berjalan dengan perlahan. Terdapat juga kritikan terhadap langkah regresif oleh kerajaan seperti dalam isu pindaan kewarganegaraan. Keceluparan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang melabel pekerja Kedah Agro Holdings KAHB sebagai lintah menghisap darah amat dikesali. Salah seorang pengguna TikTok yang menggunakan akaun Ikhwan Razak berkata, kaki tangan anak syarikat MBI bukan hamba yang sesuka hati boleh dibodohkan. Dia juga mempersoal di mana hati perut wakil rakyat PAS itu yang tidak rasa bersalah menyebabkan 24 orang pekerja tidak mendapat gaji selama 9 bulan. Bahkan dituding pula semua kesalahan kepada mereka. Sejak semalam, tular video ucapan Sanusi yang dikongsi banyak kali berkenaan kaki tangan KAHB yang dilabel sebagai lintah. Sanusi berkata, mana-mana anak syarikat kerajaan negeri yang tidak boleh menyumbang kepada kerajaan dan menghisap darah perlu ditutup. Beliau turut mempertikai cara kerja kaki tangan KAHB yang didakwa bekerja dari rumah sejak Ogos tahun lalu kerana cara itu tidak akan membantu syarikat berasaskan pertanian itu menjana pendapatan. Bekas anggota Dewan Undangan Negeri DAP Pahang, Cheong Yok Kong berkata, isu jualan stokin bertulis kalimah Allah boleh diselesaikan dengan baik jika penceramah Firdaus Wong terus membuat laporan polis. Bagaimanapun, kata ahli jawatan kuasa DAP Pahang itu, Firdaus sebaliknya menularkannya di media sosial. Firdaus sebelum ini berkata, dia bukan orang pertama menjumpai stokin itu atau mengajak orang ramai memboikot KK Mart. Bagaimanapun, terdapat perselisihan antara mereka berdua apabila Cheong menulis komen di sebuah video ceramah Wong dengan menyifatkannya sebagai kaki hasut dan sampah masyarakat. Firdaus pula membalasnya dengan berkata ia cerminan akhlak Cheong. Pendakwah mu'alaf itu juga mengundang Cheong ke siri bual bicaranya untuk berbahas tajuk siapa sampah masyarakat. Memetik pepatah Cina bahawa seseorang itu akan dinilai dengan adil oleh masyarakat, Cheong mengingatkan bahawa semua pihak bertanggungjawab mengekalkan kedamaian rakyat.
Sebelum itu, KK Mart telah memohon maaf dan menarik balik jualan stoken yang diimport dari China itu. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes itu dan mencadangkan KK Mart dan syarikat pembekal Xinjiang Senjang Berhad dihadapkan dengan pertuduhan jenayah di mahkamah. Isu stoken tertera kalimah Allah semakin menjadi tegang apabila Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mengingatkan pemilik Pasar Raya Maidin, Dato' Amir Ali Maidin bahawa isu kalimah Allah adalah isu akidah yang melebihi daripada kepentingan untuk menjaga ekonomi golongan kaya. Bahkan katanya, Pemuda UMNO akan melakukan tindakan yang sama iaitu memboikot Maidin jika mereka menjual stoken tertera kalimah Allah seperti mana dilakukan KK Mart. Katanya ia bukan kali pertama, bukan kali kedua, malah sudah banyak kali berlaku dan ia menyakitkan hati umat Islam dalam negara ini. Semalam, pemilik Pasar Raya Maidin itu dilapor mengkritik tindakan Akmal yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoken tertera kalimah Allah. Dalam pada itu, Akmal berkata apa yang dilakukan oleh Pemuda UMNO adalah bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam. Katanya mempertahankan kesucian Islam jauh lebih utama berbanding mempertahankan ekonomi pihak tertentu. 3 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional berdepan risiko untuk dihadapkan ke jawatan kuasa, hak dan kebebasan parlimen sekaligus berdepan hukuman yang lebih berat. Ketiga-tiga mereka ialah Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkafli Hanapi dan Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim. Peringatan itu dikeluarkan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul susulan kenyataan Wan Saiful yang mendakwa Zulkafli dan Muhammad Azizi membuat kacau ganggu dalam usaha mempengaruhi kelakuan dan sokongan kepada kerajaan. Menurut Johari, beliau juga boleh mempertimbangkan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa baru mengikut peraturan 80A bagi menilai kenyataan dan tuduhan melibatkan 3 ahli parlimen pembangkang terbabit. Johari menambah sebarang keputusan akan dibuat dalam tempoh sidang parlimen yang berbaki 3 hari lagi. Johari turut menyifatkan kenyataan yang diucapkan oleh Wan Saiful sebagai amat serius dan melibatkan kredibiliti kerajaan dan Perdana Menteri. Seorang pegawai SPRM memberitahu beliau membuat laporan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berhubung dakwaan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta daripada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan projek Central Spine Road bernilai RM232 juta. Hushaini Adillah Mat Arifin memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur bahawa beliau membuat laporan itu selepas menerima maklumat berhubung dakwaan itu pada 27 Januari tahun lepas. Semasa perbicaraan hari pertama kes pengubahan wang haram dan rasuah berkaitan projek Jana Wibawa terhadap Ahli Parlimen Tasik Gelugor itu, Hushaini memberitahu maklumat itu diterima berdasarkan laporan SPRM sebelum ini. Saksi pendakwaan itu berkata berdasarkan maklumat pada 2022, Wan Saiful selaku Ketua Penerangan Bersatu ketika itu telah meminta dan menerima RM6.9 juta daripada Nepturis Senjang Berhad supaya syarikat itu boleh mendapatkan projek infrastruktur itu. Saksi itu menambah sebelum membuat laporan SPRM, beliau telah berbincang dengan penolong Pesuruhjaya SPRM Mazri Muhammad Zaini mengenai pembukaan laporan berkenaan. Beliau berkata selepas membuat laporan, beliau telah memberikan salinan kepada unit rekod sektor awam untuk rekod dan supaya pegawai SPRM lain menjalankan siasatan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan mendedahkan pengemis di negara ini mampu meraih pendapatan sehingga 5 angka sepanjang Ramadan. Pengarah JKM Negeri itu, Syed Sudip, yang mengesahkan perkara itu berkata berdasarkan hasil operasi bersepadu dijalankan, mendapati seorang pengemis mampu memperoleh pendapatan melebihi RM300 sehari.
Said berkata ada juga warga tempatan dan pendatang yang sihat tubuh badan berpura-pura sakit atau cacat bagi meraih simpati orang ramai dan sikap pemurah penduduk tempatan turut menjadi faktor peningkatan aktiviti mengemis. JKM Kelantan menahan 25 pengemis berusia lingkungan 30 hingga 70 tahun dalam 3 operasi berkala sepanjang Ramadan ini dan 1 operasi bersepadu dilakukan bersama pihak berkuasa tempatan dan beberapa agensi penguat kuasa. Menurut JKM, pengemis asing akan diserahkan kepada pihak imigresen untuk tindakan lanjut manakala amaran akan diberikan kepada pengemis tempatan bagi mengekang aktiviti itu. Sekian sahaja tujuh terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti tujuh berita politik Malaysia paling trending hanya di tujuh terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.